Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila berlalunya Ramadan, maka tibalah Syawal, dan kita menyambutnya dengan alunan takbir dan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan supaya kamu mencukupkan bilangan puasa, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Maka kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Sebagaimana yang kita sebut, sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Dan diselangi dengan ucapan sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Benarlah janjinya Allah yang telah membantu hamba-Nya memenangkan tenteranya dan yang telah menghancurkan tentera Al-Ahzab. Maka saban tahun, setiap kali tiba hari raya, fikiran dan ingatan kita akan kembali kepada peristiwa yang berlaku pada Syawal pada tahun ke-5 Hijrah, ketika mana kaum kumpulan Yahudi, khususnya Bani Nadir, menghasut pemimpin-pemimpin Mekah dan suku Arab yang lain untuk bersama membentuk gabungan Al-Ahzab, kemudian melancarkan serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Bilangan tentera Al-Ahzab berjumlah 10,000 orang keseluruhannya. 4,000 daripada pihak Quraisy, dari pihak Ghatafan 4,000, dan bakinya di puak Yahudi. Sementara bilangan tentera Islam hanya sekitar 3,000 orang. Itulah hakikatnya. Sekalipun mereka berbeza pandangan, berbeza agama dan ideologi, namun apabila berhadapan dengan kaum muslimin, mereka adalah agama yang satu. Hadirin yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi mencadangkan kepada baginda supaya digali parit sebagai kubu untuk melindungi Madinah. Katanya, ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza husirna khandaqna alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di negeri Parsi, apabila kami menghadapi kepungan, kami bertahan dengan menggali parit. Maka digali parit di bahagian utara Madinah. Pengepungan berlaku dengan hebat. Serangan demi serangan mereka lancarkan untuk masuk ke Madinah, akan tetapi tentera muslimin berjaya mematahkan setiap serangan mereka. Situasi semakin parah. Kemudian situasi semakin parah lagi apabila Yahudi Bani Quraizah yang berada di selatan Madinah mengkhianati perjanjian bersama Rasul. Kemudian situasi semakin parah lagi apabila Yahudi Bani Quraizah yang berada di selatan Madinah pula mengkhianati perjanjian. Maka saat itu seluruh pedang, tombak dan panah dihala kepada mereka, dihala kepada kaum muslimin. Dari segenap sudut, kiri dan kanan, atas dan bawah, Madinah yang kecil itu dikepungi musuh yang dahagakan darah mereka.
Allah Subhanahu wa taala melukiskan situasi itu dengan firman-Nya, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa." Ketika musuh datang melanggar kamu dari atas dan dari bawah kamu, dan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar, takut, serta hati pun rasa gelisah, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan pelbagai-bagai sangkaan. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka saat itulah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ketika itu mereka terbahagi kepada dua golongan. Pertama, golongan munafik. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan berkata orang munafik dan orang yang dalam hatinya ada penyakit, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang memperdayakan sahaja. Kedua, golongan mukmin. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan apabila orang beriman melihat tentera al-ahzab, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan tentera musuh yang mereka lihat itu, dan tentera musuh itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambah keimanan dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan doa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa baginda, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zilzilhum. Ya Allah yang menurunkan kita, cepat perhitungannya, binasakanlah tentera al-ahzab. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa baginda. Datanglah tanda kemenangan. Allah memporak-perandakan kekuatan tentera al-ahzab, menggoncangkan jiwa dan perasaan mereka, memecahkan kesatuan mereka dengan perselisihan. Kemudian Allah menghancarkan angin kencang sehingga semuanya bertaburan dan kemah-kemah mereka hancur koyak. Jika mereka jiwa mereka diselubungi rasa gerun takut, lalu mereka lari pulang. Pada pagi, orang Islam kaum muslimin tidak mendapati seseorang pun musuh yang masih berada di situ. Kepungan yang hampir sebulan itu pun berakhir. Mari sama-sama kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu semasa kamu didatangi tentera al-ahzab. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut serta angkatan tentera malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya, dan Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa tentera yang berjumlah 10,000 itu tidak dikalahkan dengan tangan mereka, tidak juga dengan akal kebijaksanaan mereka. Sekalipun perjuangan mereka hebat, namun ia dikalahkan hanya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wahdah a'azzahu jundah wa nasara 'abdah wa ghalaba al-ahzab wahdah fala syai' ba'dah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Dia yang menguatkan tenteranya, menolong hambanya. Dia yang mengalahkan tentera al-ahzab.
Tidak ada apa lagi setelah itu. Demikian berakhirnya perang Al-Ahzab. Setelah berlalunya kesusahan dan keperitan, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kemenangan dan bantuannya kerana mereka berjihad kerana Allah. Dan demikianlah berakhirnya perang Al-Ahzab. Setelah melalui kesusahan dan keperitan, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kemenangan dan bantuannya. Mereka berjihad kerana Allah dan hanya demi Allah, hanya untuk mempertahankan kebenaran, menghancurkan kebatilan dan meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bantuan dan maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا معشر المسلمين اتقوا الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menyambut keriangan Syawal, kita turut berduka cita dengan apa yang berlaku di Palestin dan Masjid Al-Aqsa saat ini. Kita melihat bagaimana maruah kaum muslimin dihina oleh kaum Yahudi Zionis ketika rakyat Palestin sedang salat di bulan Ramadan di dalam Masjid Al-Aqsa, di dalam Al-Aqsa Al-Syarif. Ini kemudiannya membawa kepada konflik bersenjata dan mengorbankan banyak nyawa, sehingga semalam angka korban rakyat Palestin yang dilaporkan seramai 87 orang, termasuk 18 kanak-kanak dan 8 orang wanita, manakala 530 orang tercedera, dan angka ini akan terus meningkat. Jika kamu merasai kesakitan, bermakna kamu hidup. Tapi jika kamu merasai kesakitan orang lain, bermakna kamu seorang manusia. Ya Allah, Tuhan yang telah menurunkan tentera Al-Ahzab. Ya Allah, Tuhan yang telah menurunkan tentera yang tidak dilihat ketika Ghazwa Khandaq. Ya Allah, Tuhan yang telah menurunkan tentera yang tidak dilihat ketika Ghazwatul Ahzab. Turunkanlah malaikatmu di Ma'arkas Saiful Quds. Ya Allah, Tuhan yang telah menghancurkan tentera Al-Ahzab, hancurkanlah tentera mereka, gerunkanlah mereka, pecahkanlah barisan mereka. Allah mansurul mujahidin fi sabilik fi Palestin wa hawla al-Aqsa wa fil Gaza wa fi kulli makan yadhkuru fihi ismuk ya Rabb ya Aziz ya Mannan. Allah mansur sya'b al-Palestin ala a'daik wa a'daihim al-yahud al-ghasibin. اللهم اصلح لنا الدنيا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.